Assalamualaikum, saya Sadam bin Ikhwani, pemegang kad matrik D2011-2090-933 akan membuat pembentangan pentaksiran akhir kursus penghayatan etika dan peradaban HNH 3182-Q. Matlamat pembangunan mapan atau bahasa Inggerisnya Sustainable Development Goals (SDG) merupakan satu agenda pembangunan dan kemaslahatan manusia dan bumi yang diusulkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Agenda ini merupakan satu kesinambungan daripada matlamat sebelumnya yang dipanggil Matlamat Pembangunan Milenium. Matlamat pembangunan mapan direka untuk dicapai pada tahun 2030 dan merupakan penambahbaikan daripada matlamat sebelumnya yang hanya mempunyai 8 agenda utama sahaja. Daripada 17 matlamat yang ada dalam SDG, saya akan menghuraikan matlamat yang pertama iaitu tiada kemiskinan. Umum mentakrifkan bahawa miskin sebagai satu kekurangan daripada aspek ekonomi semata-mata. Sedangkan LASAL 1997 telah mendefinisikan miskin sebagai jumlah kalori makanan paling minimum yang diambil oleh seseorang untuk terus hidup. Matlamat tiada kemiskinan ini penting bagi memastikan ada perlindungan sosial dan ekonomi kepada golongan miskin yang terdedah, seperti wanita dan kanak-kanak. Dengan mengakhiri kemiskinan, kita dapat mengurangkan segala masalah akibat kemiskinan seperti menurunkan kes kematian akibat penyakit bawaan air, menambahkan bekalan air bersih dan juga meningkatkan sanitasi. Matlamat tiada kemiskinan ini berkaitan dengan matlamat pembangunan mapan yang keenam, iaitu memastikan pencapaian dan pengurusan mapan, bekalan air dan juga sanitasi kepada semua. Apabila kemiskinan dapat dibasmi, isu bekalan air bersih dan juga keperluan asas juga dapat diatasi. Kita biasanya mendengar miskin bandar dan miskin luar bandar, tetapi sebenarnya miskin mempunyai 4 lagi jenis iaitu miskin mutlak, relatif, situasi dan juga generasi. Secara ringkasnya, miskin mutlak dikenali sebagai miskin melampau yang melibatkan kekurangan makanan asas, air bersih, kesihatan, pendidikan tempat tinggal dan juga maklumat. Antara contoh negara dengan kadar miskin mutlak tertinggi adalah Bangladesh dan juga India. Miskin relatif bermaksud taraf sosial seseorang dan juga miskin situasi bersifat sementara akibat bencana dan miskin generasi pula bersifat warisan daripada generasi dulu. Di Malaysia, kadar kemiskinan dari tahun 1999 sehingga 2014 menunjukkan penurunan sebanyak 3%. Tahun 2017 pula, Malaysia direkodkan sebagai negara dengan kadar kemiskinan terendah di rantau Asia Tenggara. Antara 3 langkah utama yang diambil oleh pihak kerajaan untuk mengatasi kemiskinan di Malaysia adalah melalui pendidikan. Yang keduanya melalui pembukaan peluang pekerjaan dan yang ketiga adalah pembangunan projek perumahan rakyat. Melalui pendidikan sehingga ke peringkat yang lebih tinggi, seseorang individu dijamin dengan pekerjaan yang baik. Dengan kata lain, kita dapat menurunkan kadar pengangguran. Seterusnya, membuka peluang pekerjaan pula bermaksud pihak kerajaan memberi lebih banyak jawatan kosong kepada rakyat tempatan. Satu inisiatifnya adalah melalui rombakan dasar pekerja asing untuk mengurangkan kebergantungan terhadap warga asing. Yang terakhir sekali adalah melalui projek perumahan rakyat. Projek perumahan rakyat dikhususkan untuk mereka yang tinggal di bandar dan terkena tempias akibat daripada proses pembandaran yang sangat cepat. Kesimpulannya, kerajaan Malaysia ada mengambil tindakan untuk mengatasi masalah kemiskinan seiring dengan matlamat pembangunan mapan SDG menjelang tahun 2030 dan bersama-sama dengan negara lain untuk mencapai matlamat pembangunan mapan ini. Sekian, terima kasih.